Okey, baiklah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar satu perkara baru iaitu apa itu peribahasa. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baiklah, cikgu ada nampak Ayuni Ferdina, cikgu ada nampak Syawal, cikgu ada nampak Nur Ain Nasria, cikgu ada nampak Syafiq Maziri. Awak semua ada nampak hadir? Okey, hadir cikgu rasa belum masuk lagi. Jadi disebabkan cikgu dah record untuk kelas hari ini, cikgu akan teruskan ya. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, cikgu akan buka satu lagu. Okey, dan cikgu nak awak semua dengar lagu ini dan awak boleh keluarkan apa contoh peribahasa di dalam lagu ini. Okey, ini adalah lagu orang lama-lama iaitu Sedangkan Lidah Lagi Tergigit daripada P. Ramlee. Jadi awak dengar dulu lagu ini, lepas tu awak keluarkan apa peribahasa yang ada di dalam video lagu ini. Okey, baiklah. 1, 2, 3. Okey, siapa yang tahu lagu ni, awak boleh sama-sama menyanyikan lagu ni. Sebab ada lirik kat bawah tu. Oh, awak tak boleh dengar lagu ni? Okey, sekejap Tak. ya. Kenapa awak tak cakap awal-awal tadi? Okey, tidak apa, tidak apa. Jadi, cikgu lupa pula macam mana nak testkan dia. Okey, baiklah. Okey, kalau tak dengar, tak apa. Nanti, lepas ni nanti, cikgu akan buka sekali lagi lagu ni dan awak semua boleh dengar lagu ni ya. Okey? Jadi disebabkan kita tak boleh dengar lagu tu, jadi cikgu akan pergi kepada plan B. Cikgu akan ajar terus apa di dalam slide cikgu pada hari ini. Okey? Hari ini kita akan belajar apa itu peribahasa. Okey, antara awak semua ni, semua murid-murid semua, awak tahu tak apa itu peribahasa? Ayuni Firdina, apa itu peribahasa? Syawal Fitri, apa itu peribahasa? Apa itu peribahasa? Okey, tak apa. Okey.
Cikgu akan teruskan pada slide seterusnya apa itu peribahasa. Okey, ada orang lama mengatakan bahawasanya peribahasa ini adalah bunga-bunga bahasa. Okey, apa maksud bunga-bunga bahasa? Okey, sekiranya kalau kita tengok dalam satu taman, okey, dan dalam taman itu ada bunga-bunga yang cantik. Jadi bunga-bunga yang cantik di dalam taman itu sebenarnya mengindahkan, mencantikkan sesuatu taman tersebut. Jadi peribahasa ini peranan dia adalah untuk mencantikkan bahasa yang ditulis oleh penulis. Okey, itu adalah peribahasa. Okey, tujuan peribahasa ialah untuk mencantikkan sebuah penulisan. Kalau awak tulis satu karangan, contohnya Ayuni Ferdina, tulis satu karangan yang Ayuni tulis ada peribahasa. Ada satu karangan yang Ayuna tulis tak ada peribahasa. Jadi sekiranya cikgu baca kedua-dua karangan tersebut, cikgu akan pilih karangan yang ada peribahasa sebab peribahasa ini sebenarnya mengindahkan, mencantikkan karangan tersebut. Jadi itu sebabnya kita belajar peribahasa sebab kita nak mencantikkan karangan kita untuk mengindahkan penulisan kita. Okey? Jadi apa maksud peribahasa? Okey, peribahasa ini adalah susunan kata yang pendek. Okey, jadi awak tak akan jumpa peribahasa yang lebih daripada 10 perkataan. Sebagai contoh, peribahasa ialah seperti kata bawah tempurung. Okey, seperti kata bawah tempurung adalah susunan kata yang amat pendek. Cuma ada seperti kata bawah tempurung ada 4 patah perkataan. Okey, jadi peribahasa ni adalah susunan kata yang pendek tetapi walaupun peribahasa ini sangatlah pendek tetapi ia mempunyai makna yang sangat luas. Okey, mempunyai erti yang sangat luas. Okey, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan juga bijak perkataannya. Seperti kata bawah tempurung. Okey, maksudnya orang yang tidak mengenal erti ataupun orang yang tidak mengetahui dunia luar. Okey, sebab kalau kata tu bawah tempurung, maksudnya kata tu cuma tahu pengalamannya di bawah tempurung saja ataupun environmentnya, persekitarannya di bawah tempurung. Tapi dia tak tahu sebenarnya di luar tempurung itu ada lagi persekitaran yang amat luas yang perlu dia ketahui. Okey, jadi peribahasa ini adalah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Okey, boleh Syawal Fitri membacakan untuk cikgu sekali lagi apa maksud definisi peribahasa? Susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Okey, bagus. Pandai Syawal Fitri. Jadi peribahasa ni adalah definisi yang ini. Okey. Jadi seterusnya. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan peribahasa ini. Kita dah tahu dah apa maksud peribahasa tersebut. Jadi sekarang kita nak berkenalan lagi dengan lebih lanjut apa itu peribahasa. Okey. Jadi yang pertama, boleh Nolisha tolong bacakan untuk cikgu yang pertama? Nolisha. Nolisha. Susunan perkataan yang mengandungi maksud tersirat. Okey, mengandungi maksud yang tersirat.
tersirat. Okey, apa maksud tersirat, cikgu? Okey, jadi tersirat ni maksudnya maksud yang tersembunyi. Sebagai contoh, anak emas. Okey, anak emas. Okey, anak emas bukan bermaksudnya anak tu berwarna emas ataupun anak tu diperbuat daripada emas. Tetapi anak emas maksudnya emas. Kalau kita cakap emas, satu yang orang suka. Jadi kalau anak emas maksudnya anak yang paling disukai. Jadi peribahasa ini bermaksudnya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam perkataan tersebut. Okey, ringan tulang, ringan tulang. Apa maksud ringan tulang? Rafiq Maziri, apa maksud orang yang ringan tulang? Rafiq Maziri, apa maksud ringan tulang? Rafiq. Okey, siapa tahu apa itu maksud ringan tulang? Orang yang rajin bekerja. Bagus, orang yang rajin bekerja. Okey, maksudnya ia bukan bermaksud tulang orang tu ringan. Jadi maksudnya adalah orang yang rajin bekerja. Okey, lahir daripada cetusan fikiran orang Melayu dahulu. Okey, orang Melayu dahulu. Jadi sekarang ni awak semua boleh buat peribahasa ke? Jawapannya adalah tidak. Okey, peribahasa, simpulan bahasa, bidalan apa semua awak tak boleh buat sendiri. Okey, awak peribahasa ini cuma wujud disebabkan orang dahulu. Okey, orang yang lama-lama menghasilkan peribahasa. Sekarang ni tak ada lagi dah kewujudan peribahasa. Okey, yang ketiga, digunakan untuk pertuturan harian untuk orang dahulu. Okey, digunakan untuk pertuturan. Apa maksud pertuturan? Pertuturan maksudnya percakapan. Okey, berbual. Orang dulu nak punya kelakar, nak akan gunakan peribahasa untuk menggambarkan sesuatu sifat. Sebagai contoh, ringan tulang. Menggambarkan orang tu rajin. Atau kelakuan manusia. Apa maksud kelakuan manusia? Sebagai contohnya ialah bagai kerbau ditarik hidungnya. Okey, bagai kerbau ditarik hidungnya. Maksudnya orang yang mengikut apa sahaja yang diarahkan. Okey, itu adalah kelakuan manusia atau sesuatu keadaan. Bagai monyet kena belacan. Sesuatu yang huru-hara. Okey, ni peribahasanya. Peribahasa ini boleh digunakan untuk menggambarkan sifat manusia, kelakuan manusia ataupun sesuatu keadaan bagai cacing kepanasan. Bukan maksudnya kita letak cacing tu dekat api. Maksudnya orang yang tidak pandai diam. Bagai cacing kepanasan. Okey? Dan yang keempat ialah maksud susunan kata peribahasa tidak boleh diterjemah perkataan demi perkataan. Okey, cikgu dah cakap dah tadi. Okey, anak emas. Anak emas. Bukan bermaksudnya anak itu diperbuat daripada emas. Okey, ringan tulang. Bukan maksudnya tulang orang itu ringan. Jadi peribahasa ni awak tak boleh terjemah satu persatu. Awak mesti tengok konteks ayat tersebut, konteks peribahasa tersebut. Okey, susunan kata tersebut ada maksud yang tersembunyi. Jadi disebabkan itu peribahasa ini dikenali sebagai bunga-bunga bahasa. Sesuatu yang sangat indah. Okey? Jadi peribahasa ni ada beberapa jenis. Ada 4 jenis peribahasa. Okey? Yang pertama ialah simpulan bahasa. Yang kedua ialah bidalan. Yang ketiga adalah pepatah. Dan yang keempat adalah perumpamaan. Okey,
simpulan bahasa adalah antara yang paling senang. Okey, mempunyai dua patah perkataan. Okey, jadi baiklah cikgu nak Rafiq Maziri bagi cikgu contoh simpulan bahasa Rafiq Maziri. Rafiq. Nak cakap awak mute, awak bukan mute awak punya mic. Tapi cikgu tak dengar suara awak. Rafiq Maziri. Rafiq. Mana Rafiq? Okey, cikgu nak Nur Muhammad Syawal Fikri bagi kat cikgu simpulan bahasa. Contoh simpulan bahasa. Selain daripada apa yang cikgu berikan tadi. Contoh simpulan bahasa Syawal Fikri. Rafiq Maziri, awak dengar ke tak apa yang cikgu cakap? Syawal Fikri boleh bagi cikgu contoh simpulan bahasa? Tahu. Tak tahu. Okey, simpulan bahasa. Contohnya, anak buah. Itu adalah simpulan bahasa. Buah tangan. Contoh simpulan bahasa. Itu semua adalah contoh-contoh simpulan bahasa. Selalunya ada dua perkataan. Ada banyak lagi sebenarnya contoh simpulan bahasa. Okey, cikgu akan berikan contoh simpulan bahasa yang lain. Ringan tulang. Contoh peribahasa yang lain. Makan hati. Hati batu. Itu semua adalah simpulan bahasa. Okey. Yang kedua ialah bidalan. Peribahasa yang selalunya mempunyai nasihat dan selalunya agak panjang. Okey. Okey, contoh bidalan ialah ada padi semua kerja jadi. Ada beras semua kerja deras. Orang yang mampu iaitu yang kaya berilmu segala maksud sesuatu segala maksudnya akan tercapai. Alah bisa tegal biasa adalah contoh bidalan. Ataupun yang lebih senang ialah berenang-renang ke hulu. Cikgu lupa. Okey. Bidalan selalunya sesuatu yang mempunyai nasihat. Contoh, ada udang di sebalik batu. Okey, itu adalah maksudnya ada orang mempunyai sesuatu muslihat di balik sebuah perbuatan. Okey, ada udang di sebalik batu. Yang ketiga ialah pepatah. Kalau pepatah selalunya mempunyai perkataan yang berulang atau berirama. Sebagai contohnya ialah bulat air kerana pembentung. Bulat kata kerana muafakat. Okey, itu adalah contoh pepatah. Okey. Ada air, ada ikan. Okey, kenapa pelik sangat pepatah ni? Okey, pepatah juga yang senang ialah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dia perulangan yang. Okey, baiklah.
Seterusnya ialah akhir sekali paling senang ialah perumpamaan, peribahasa perbandingan dengan sesuatu yang lain. Selalunya perumpamaan kita akan ada perkataan seperti, umpama, bagai. Okey, bagai udang di sebalik, bukan tak ada boleh bagai udang di sebalik, bagai bulan jatuh ke riba. Contoh perumpamaan seperti okey, cikgu akan tengok. Okey, seperti laksana bulan di pagar bintang. Okey, bagai pauh di layang. Pauh adalah bunga mangga. Okey, bagai manik putus talinya. Okey, ini semua adalah perumpamaan. Sekiranya peribahasa tersebut ada seperti, ada umpama, ada bagai, itu semua adalah di dalam kelas perumpamaan. Okey, dan akhir sekali ialah keunikan peribahasa. Kenapa orang cakap peribahasa ni sangat unik? Okey, peribahasa ini sangat unik kerana yang pertama, bukti ketajaman pemikiran nenek moyang zaman dahulu. Okey, orang zaman dahulu tak ada TV, orang zaman dahulu tak ada buat research, orang zaman dahulu tak ada internet. Jadi macam mana dia orang tahu bahawasanya bangau sebagai contoh, ada satu peribahasa, okey, sejauh mana bangau terbang akan hinggap di belakang kerbau juga. Okey, jadi bagaimana orang dahulu tahu bahawasanya walaupun jauh mana bangau itu terbang akan hinggap di belakang kerbau juga. Okey, yang kedua, apa keunikan peribahasa? Ia menyampaikan sesuatu maksud dengan penuh halus tetapi penuh bermakna. Bagai bunga dedap, sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya orang yang cantik tetapi tak pandai buat kerja. Itu adalah bagai bunga dedap, sungguh merah, berbau tidak. Okey, memberi nasihat dengan penuh berlapis tanpa melukakan hati seseorang. Okey, sudah terhantuk baru tengadah. Maksudnya orang yang menyesal tidak berguna nyesal sekiranya benda itu telah berlaku. Itu adalah cara untuk memberi nasihat tetapi dengan cara yang penuh berlapis tanpa orang merasa marah. Okey. Yang keempat, gambaran hidup orang dahulu. Okey. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Orang dahulu, okey, kalau sesuatu yang berat, sebagai contohnya, kenapa Ayuni Firlina? Ada apa-apa cikgu boleh bantu Ayuni? Tak salah. Okey. Jadi orang dahulu sebenarnya ada satu adat iaitu memikul rumah. Okey. Dari itulah orang dahulu sebenarnya rumah boleh dibawa. Okey, sebagai contoh di dalam gambar ini. Sekiranya berlaku sesuatu bencana, sebagai contohnya banjir. Okey. Jadi rumah tersebut boleh dibawa dan diletakkan di tempat sesuatu yang tidak banjir. Okey, dari itulah terhasilnya satu peribahasa iaitu yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Okey, dan akhir sekali adalah susunan ayat yang pendek tetapi mempunyai maksud yang 1000 makna. Sangat luas. Okey, bagai cincin dengan permata. Okey, orang yang sangat-sangat sesuai. Okey, ataupun bagai pinang di belah dua. Okey, pinang adalah sesuatu yang sangat-sangat keras. Okey, untuk belah dua pinang sangat susah. Tapi sekiranya awak berjaya membuat buah pinang tersebut terbelah dua dengan cantik, ia maksudnya sebelah dua-dua belah tersebut amat-amat sesuai. Okey,
bagai pinang dibelah dua, bagai cincin dengan permata. Kalau ada cincin, okey, pair yang sesuai, pasangan yang sesuai dengan cincin adalah permata. Okey, jadi itulah maksud keunikan peribahasa. Jadi cikgu ada menghasilkan, okey, cikgu ada menyediakan beberapa soalan permainan emoji peribahasa. Okey, jadi siapa yang berjaya jawab permainan emoji peribahasa cikgu, cikgu akan bagi hadiah misteri. Okey, awak boleh ambil ataupun awak boleh jumpa cikgu di sekolah dan cikgu akan bagi hadiah kepada awak. Okey, jadi semua murid sedia untuk permainan emoji peribahasa? Sedia. Okey, bagus. Okey, jadi soalan yang pertama. Okey, ada siapa boleh teka peribahasa ini? Cikgu akan kira sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ada siapa boleh jawab? Okey, tak boleh. Jadi jawapannya ialah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, itu adalah jawapan dia. Maksudnya benda yang muncul dalam terlalu banyak dalam suatu masa. Okey. Cuba teka peribahasa yang kedua. Kita ada air, kita ada pisau, kita ada seorang yang buat macam ni dan alhamdulillah, dan ada hati. Okey, ada siapa boleh teka ini peribahasa apa? Cikgu bagi clue. Okey, air tetetet tidak tetetet. Okey, air tetetet tempat kosong tidak tetetet. Ada siapa boleh teka? Air tempat kosong takkan tempat kosong. Itu adalah peribahasa clue untuk peribahasa kali ini. Air dipotong takkan putus. Okey, bagus. Siapa tu? Nolisha ke? Ya. Okey, nama lainnya adalah air dicincang tak akan putus. Okey, bagus. Nolisha dapat 1 markah. Okey, Nolisha betul. Air dicincang takkan putus. Maksudnya perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Air dicincang takkan putus. Okey, ini adalah yang senang juga. Okey, api tahi tetet binatang ini. Api ada najis, ada ayam. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan dia ialah hangat-hangat tahi ayam. Okey, maksudnya ialah memulakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Okey, awal-awal je kita gembira buat sesuatu itu. Tetapi akhirnya kita akan berasa letih ataupun tidak bermotivasi lagi untuk melakukan sesuatu itu. Okey, yang ni simpulan bahasa yang senang. Okey, kita ada satu ini dan kita ada hati.
Okey, apakah peribahasa itu? Yang ni adalah antara yang paling senang. Buah hati. Okey, bagus Nolisha. Buah hati. Okey. Buah hati maksudnya adalah orang kesayangan ataupun kekasih. Okey. Seterusnya, kita ada anjing, kita ada tambah, kita ada kucing. Seperti Bagai tetet, tetet. bagai kucing. Bagai apa? Ada orang lain tahu? Bagai dengan apa? kucing. Bagus, bagai anjing dengan kucing. Maksudnya orang yang suka bertengkar. Okey, orang yang suka bertengkar. Bagai anjing dengan kucing. Okey, ini adalah antara yang paling senang juga. Kita ada satu binatang itu, babi, dan kita ada satu emoji pakai cermata. Okey? Membabi tetet. Ada siapa tahu? Ada membabi tetet. Membabi buta. Bagus Ayuni Firdina. Membabi buta. Okey. Maksudnya orang yang membuat sesuatu dengan melulu. Tak fikir dahulu. Okey. Membabi buta. Okey. Bagus semua pelajar. Okey. Nolisha dengan Ayuni, lepas ni cikgu akan bagi arahan kepada awak semua untuk ambil hadiah kepada cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua murid-murid pada hari ini dengan awak semua pay attention dalam my class. Okey. Jadi sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Boleh kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insan lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Okey, bye-bye. Terima kasih. Sama. Okey, bye-bye. Semua boleh lift dah.